Hai, kami pelajar dari Lincoln University College. Video ini adalah tugasan kumpulan untuk subjek Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Tajuk tugasan kami berkenaan dengan rumah ibadat di Malaysia iaitu Kuih Nan Tien Kong Ampang. Kami akan memperkenalkan latar belakang sejarah, aktiviti, sumbangan serta pencapaian tentang kuih ini. Kuih Nan Tien Kong Ampang dibina pada tahun 1862 yang merupakan kuih berkenaan Kao Ong Ya yang paling awal wujud di Malaysia. Kao Ong Ya adalah bahasa Hokkien merujuk kepada 9 dewa Maharaja dalam budaya Cina. Patung Kao Ong Ya dipercayai berasal dari China dibawa ke Bukit Talon dan kemudian ke Ampang. Kao Ong Ya menjadi sokongan betul kepada orang Cina yang miskin pada masa awal itu. Waktu operasi Kuih Nan Tien Kong bermula pada pukul 9 pagi hingga pukul 5 petang setiap hari. Aktiviti biasa yang dijalankan di Kuih Nan Tien Kong termasuk upacara doa tradisional orang Cina. Pesta Kao Ong Ya merupakan aktiviti tahunan yang paling penting di Kuih Nan Tien Kong. Ia adalah upacara agama dalam bentuk penghormatan terhadap Kao Ong Ya lahir dalam bulan ke-9 mengikuti kalender. Pesta ini bermula pada hari terakhir iaitu 28 atau 29 bulan ke-8 selama 10 hari. Dalam mitos klasik berkenaan Kao Ong Ya, dipercayai bahawa Kao Ong Ya adalah anak kepada Tomo. Tomo merupakan Dewi Syurga purba pada masa dinasti Han. Beliau diberi kuasa untuk mengawal syurga serta semembah timur. Berikut adalah video preview tentang pesta Kao Ong Ya.
Salam sejahtera. Ritual 9 Dewa Maharaja atau Gao Ong Ya. Upacara penyambutan. Upacara pertama ini adalah upacara perayaan Gao Ong Ya yang diamalkan sejak 1977 di Nantian Gong Ampang. Perarakan ini diketuai dua orang murid yang memegang sisi bendera Trigam ber-8. 4 orang murid di belakang membawa sebuah drum besar. Dan ahli-ahli choir muzik tradisional akan mula menampilkan diri. Kemudian 6 medium roh bersenjatakan pedang dan lidi akan datang. Ini diikuti oleh pembawa 6 kerusi sedan dan pelangkin yang menyampaikan guci kemenyan Jiu Huang Ye dan potret dewa-dewa tempatan. Ahli jawatan kuasa penganjur pula memegang lilin putih yang menyala dan seberkas kertas kemenyan dengan 9 batang jos yang menyala. Jawatan kuasa penganjur termasuk Dao Shi, Lu Zi, Tu Xia dan sekumpulan murid dan penyembah lelaki dan perempuan. Perarakan ini bertolak dari kuil, kemudian melalui kuartus kediaman Cina di Ampang dan berhenti di sungai di mana upacara penyambutan dilakukan. Perarakan ini dilakukan secara rahsia, iaitu ia disembunyikan daripada pandangan dengan kain putih dan dilindungi oleh satu trak polis anti-rusuhan yang diminta oleh kuil sendiri. Imam berdiri di tengah-tengah sungai cetek, mengaji doa dan mantra sambil memohon Dewa Bintang untuk turun. Penganut tahu memberi isyarat pada masa kedatangan dewa-dewa. Tuan pendupaan perlahan-lahan menenggelamkan kuci kemenyan ke tepinya dan sedikit mencondongkan mulutnya untuk mencedok setitik air. Titisan yang bergolek ke dalam tempayan dipercayai melambangkan roh dewa. Kemudian dengan penuh hormat, tempayan ditutup dengan panji kuning, diangkat keluar dari air dengan kedua-dua tangan dan diletakkan dengan lembut di tandu Dewa Bintang. Pada ketika ini akan kedengaran ledakan gendang yang hebat dan bunyi gong, simbal dan oboh ketika tandu diangkat dari tanah. Perarakan pulang menuju ke kuil pula dengan perlahan dan penuh kemenangan mengikut laluan yang sama. Pembawa bendera berkaki ayam berarak dengan anak tangga yang dinaikkan tinggi, menggambarkan suasana kemegahan. Bila tiba di kuil, pembawa bendera membawa Dewa Bintang ke dalam istana Ibu Gayung, di mana tiada sesiapa kecuali Tuan Pendupaan dibenarkan masuk dan di mana roh 9 ilahi dipercayai tinggal sehingga akhir perayaan. Upacara penyembahan adalah upacara yang kedua dan pada asasnya adalah sama seperti yang dilakukan pada majlis-majlis biasa. Ritual mempersembahkan diri di kuil dengan niat untuk berkomunikasi dengan Gao Ong Ya dan dewa-dewa lain yang berkaitan. Ritual ini ditandangkan dengan paparan isyarat salam atau sujud di hadapan mazbah Gao Ong Ya. Kitab suci yang dibacakan di Nantian Gong termasuk Tian Gong Jing, Dimu Xing, Beidu Jing, iaitu kitab suci Gayung Besar, dan Nandu Jing, kitab suci Gayung Selatan. Ritual penyembahan meliputi persembahan teh, buah-buahan, bunga dan wang. Ia juga meliputi pembakaran korban kayu jos, lilin putih, kertas kemenyan, imej kertas, kertas azimat dan peralatan ritual lain.
menambah minyak ke lampu kuil dan melakukan tilikan atau bobe. Semua ini untuk memastikan respons 9 Maharaja Dewa terhadap doa, nazar, persembahan dan korban. Upacara kesurupan adalah upacara yang ketiga. Tarian kesurupan dan ritual kesurupan juga dilakukan oleh perantara roh. Beza antara perantaraan roh dan penguasaan roh adalah perantaraan roh, dewa menyampaikan mesej yang boleh difahami dan diterjemahkan, manakala untuk penguasaan roh tidak ada mesej yang disampaikan dan sebarang lafaz yang dibuat tidak dapat difahami dan tidak boleh diterjemahkan. Dua kategori tarian dan ritual kesurupan. Satu adalah dilakukan untuk faedah masyarakat dan satu lagi dilakukan untuk individu sendiri. Ritual dan tarian kesurupan di jalan-jalan dan di sekitar kuil dipercayai dapat membersihkan alam sekitar untuk kesejahteraan umum seluruh masyarakat. Tarian singa misalnya dianggap mencipta semula irama pernafasan singa dan dengan itu menyelaraskan interaksi pengaruh yin melalui hembusan nafas singa dan yang melalui penyudutan nafas singa. Allah difikirkan juga bahawa kesan yang sama dihasilkan oleh persembahan bila perantara menendang bola besi yang panas merah atau menghayun sfera berduri. Tujuan asasnya adalah untuk memastikan keseimbangan alam semesta tempat manusia hidup. Ritual tuah. Ianya bertujuan untuk mengekalkan tuah, bau yun, menghindarkan nasib malam, jiyun dan mengucapkan rasa syukur, suokung. Ritual mengekalkan tuah, bau yun, ianya mengekalkan tuah bagi penyembah supaya menundukkan yin. Ianya terdapat dua ritual, iaitu ritual pembuka tuah dan ritual menjaga tuah. Penggunaan kertas kemian dan azimat juga lebih meluas dan terperinci dalam ritual pembukaan tuah. Yuran yang dikenakan agak tinggi. Ritual pembubaran nasib malam, jiyun, bertujuan untuk mengubah yin supaya sentiasa bernasib baik, menghilangkan nasib malang dan memelihara nasib baik. Ianya dijalankan dalam kumpulan lebih kecil atau untuk individu. Terdapat 3 jenis asas, iaitu pembukaan hebat, dakai, pembukaan sederhana, zongkai dan pembukaan kecil, ziaokai. Upacara kesyukuran, suokung, ianya bertujuan untuk menghargai nikmat dari syurga dan tanda perdamaian dengan Gao Ong Ya. Meterai merah 8 trigram, 3 batang kemian bersaiz biasa. Upacara tersebut terdiri daripada ahli keluarga. Terdapat prosedur yang melutut lebih terperinci dan jamuan makanan berasaskan sayur-sayuran, pembakaran kertas dan barang korban dan yuran yang dikenakan lebih rendah. Ritual pemurnian ialah ritual untuk menyeberangi jambatan dan ritual berjalan atas api. Ianya bertujuan untuk pembaharuan kosmik atau kelahiran semula dan membawa masuk kelahiran selepas kematian. Upacara menyeberangi jambatan, ianya mewakili yin. Ianya akan diadakan pada malam ke-8. Sesetengah negeri di Malaysia menghasilkan jambatan daripada kayu. Tetapi negeri di utara, jambatan akan dibuat dari keluli dan digantungkan seperti jambatan gantung. Selepas selesai menyeberang, pedang akan dihayun bagi mengejar roh-roh jahat yang cuba menyeberang. Upacara berjalan atas api diadakan pada petang hari ke-9. 7 jam diperlukan bagi membuat persediaan. Ianya menggunakan kertas kemian
dan kayu jos bagi menampakkan kemerahan nyalaan api. Garam dan sejenis bahan kimia iaitu pingsi bagi menurunkan suhu panas. Beras dan daun teh dibakar bagi menampakkan percikan api. Ianya akan diketuai oleh perantara roh dan diikuti pembawa berhala, kertas azimat, barang kemas, bungkusan daun teh kering dan berkas pakaian. Kemudian, ianya diikuti oleh 50 orang murid berbaju putih dengan lilitan kepala kuning. Para peserta mestilah bersih, bebas dari melakukan seks dan mengamalkan diet sayur-sayuran. Peserta juga tidak boleh memakai tali pinggang kulit dan objek logam. Majlis pelepasan ialah majlis penghantaran Gao Ong Ya dengan bot atau sampan. Proses penghantaran disertakan dengan barangan seperti kacang, beras, gula, garam, tepung, kemian dan barangan ritual lain. Dan seterusnya saya ingin menjelaskan secara ringkas tentang simbol Gao Ong Ya. Okey, yang kita tengok ini adalah simbol Gao Ong Ya, di mana di tengah-tengah kita baca dari sini, sebelah kiri atas ni, Jiu Wang Ta Ti. Maksudnya adalah bahasa Cina dalam sebutan Gao Ong Ya. Dan yang di perkeliling ini, Malaysia, maknanya Malaysia. Dan di sebelah kiri, ini tulisan ini adalah mewakili Malaysia adalah negara yang diberkati dengan cuaca baik dan rakyat hidup dengan harmoni. Ini semua adalah maksud yang sangat positif lah. Okey. Jadi inilah apa yang saya telah ulaskan. Okey, secara kesimpulan, saya ingin menjelaskan tentang sedikit ringkasan mengenai sumbangan dari segi kemajuan ekonomi, pelancongan, pembangunan sosial serta budaya integrasi yang dimupuk oleh festival Gao Ong Ya ini. Jadi dari segi sumbangan kemajuan ekonomi kita boleh nampak peluang perniagaan. Jadi daripada video preview tadi kan, kita pun sudah boleh nampak kemeriahan. Jadi peningkatan mendadak di kuih Nantian Kong ni telah menjadikan tumpuan orang ramai. Memang ada sejumlah besar orang yang beriman, dia telah bertekah mengikuti kepercayaan ini. Mereka adalah menganut diet vegetarian selama 10 hari. Jadi ini telah menggalakkan ramai penjajah dan peniaga membuka gerai-gerai vegetarian sayuran dan juga kedai untuk keperluan harian. Selain menggalakkan pembangunan industri vegetarian, ia juga secara tidak langsung memacu pembangunan hartanah di perkeliling Jalan Ampang yang sebenarnya di perkeliling kuih Nantian Kong di Jalan Ampang ni yang asalnya adalah quarters Cina lah, maksudnya kampung baru Cina. Tapi semenjak kemeriahan festival kuih-kuih ni, yang perayaan ini telah membawa perancangan pembangunan rumah, kedai dan juga kita nampak usaha kerajaan untuk membuka jalan baru yang boleh kita nampak dari Google Map ni kan. Jadi jalan di sekeliling ni juga diperluaskan untuk keperluan penduduk yang semakin ramai. Kita boleh nampak ni. Dan projek-projek perumahan ni yang kita boleh nampak juga semakin maju. Jadi disebabkan penduduk semakin bertambah,
para pemaju juga melancarkan projek-projek pembinaan dan beberapa kawasan perumahan baru telah pun dirancang. Okey, kita boleh cek Google Map, memang kita boleh nampak. Lagi tentang pencapaian dalam pemupukan budaya integrasi ini, sebab pesta sembahyang Kau Ong Ya dia bukan sahaja mengenai kuih dan komuniti tempatan. Budaya sembahyang ni dia juga mencerminkan bagaimana komuniti kuih ini dia telah berubah apabila mereka menyeralaskan diri mereka dengan perubahan sosial budaya dan landscape ekonomi Singapura juga. Ritual juga berkembang mengikut masa seperti lampu LED digunakan pada kerusi sedan dan juga perayaan penyambutan dengan budaya patung. Ini memang dipengaruhi oleh budaya sembahyang dari negara Taiwan. Secara kesimpulan, perayaan Kau Ong Ya ini telah memberi sumbangan kepada kemajuan sosial dan ekonomi tempatan dari segi peningkatan peluang perniagaan, kemudahan infrastruktur serta perancangan perumahan. Dan di samping itu, ia juga telah memupuk minat ramai pelancong dalam negeri seperti Negeri Sembilan, Melaka, Johor Bahru dan juga luar negara termasuk Singapura dan Taiwan. Ya, ia juga telah menggalakkan aktiviti pelancongan secara tidak langsung. Jadi ini adalah pembentangan mengenai kuih Nantian Gong, iaitu pesta persembahan Kau Ong Ya. Ini saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.